Okey, sampai dulu. Standby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang dan salam sejahtera. Baru kita selesai satu majlis yang begitu bermakna kepada PDRM, Majlis Penganugerahan Pingat Cemerlang bagi pegawai-pegawai kanan Polis Diraja Malaysia yang telah terpilih di atas sumbangan khidmat bakti mereka yang cemerlang. Dan hadir bersama-sama saya pada petang ni ialah yang dihormati Datuk Seri Akrisani, Timbalan Ketua Polis Negara. Di sebelah kiri saya Encik Dasuki daripada Ketua Eksekutif PTPTN, dan di sebelah kanan saya Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, pengarah pengurusan. So dalam ucapan saya tadi, saya telah mengingatkan kepada semua hadirin bahawa majlis pada petang ini bukannya suatu majlis tradisional. Maknanya majlis yang mesti diadakan setiap tahun atas sebab kerana ia mesti diadakan. Tidak. Saya mengingatkan bahawa majlis ini adalah satu majlis yang begitu mulia, ya, bagi memberikan pengiktirafan, penghormatan daripada saya sebagai Ketua Polis Negara kepada anak buah saya yang telah terpilih, ya, didapati begitu cemerlang sekali dalam perkhidmatan mereka, dan ini sekaligus menaikkan lagi imej pasukan. So saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan dan juga kepada pihak PTPTN, ya, yang telah berkolaborasi dengan PDRM dalam menyediakan, ya, ganjaran-ganjaran yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada penerima-penerima ni tadi. Selama 1,068 orang, 10,068 orang, ya, warga PDRM yang telah pun terpilih untuk menerima. Dan sekaligus bukan saja mereka menerima sijil yang memberikan sesuatu yang markah kepada dalam eksersis temuduga pangkat nanti, tetapi juga mereka diberikan ganjaran kewangan oleh PTPTN. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PTPTN. Ada apa-apa Cik Terus nak share dengan, silakan. Okey, pada hari ini untuk PTPTN kita ucap terima kasih atas keprihatinan pengurusan tertinggi PDRM untuk memberikan sumbangan anugerah Pilihan Cemerlang berbentuk akaun SSPNI berjumlah lebih 10 juta kepada lebih 10,000 anggota PDRM. Sesungguhnya sumbangan ini amat bermakna untuk kita sama-sama membudayakan simpanan di kalangan anggota PDRM untuk pendidikan masa depan anak masing-masing. Dengan sumbangan yang diberikan ini memberikan banyak kelebihan sebenarnya akaun SSPN ini, di mana setiap penerima mendapat perlindungan manfaat takaful yang diberikan oleh PTPTN bagi simpanan seminimal RM1,000. Dan juga kelebihan lain yang ada pada akaun SSPNI adalah pelepasan taksiran cukai, sehingga yang dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM8,000, dan juga khairat kematian dan juga manfaat untuk penyimpanan pendidikan masa depan anak-anak. So saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pengurusan tertinggi PDRM atas sokongan yang berterusan, dan saya berharap perkara ini dapat diteruskan pada tahun yang seterusnya. Terima kasih. Itulah dia, ya.
saya ambil kesempatan ini nak menggalakkan kepada semua warga PDRM untuk mengambil inisiatif, ya. Bukan saja kepada mereka yang menerima ni, tetapi juga kepada yang lain-lain, ya, kerana PTPTN ini menawarkan dalam skim-skim tertentunya menawarkan pelbagai kemudahan yang akhirnya memberikan banyak manfaat kepada kita. So saya mengharapkan supaya lebih ramai, ya, warga PDRM turut menabung di dalam PTPTN ini. Okay. Ada apa-apa soalan yang soalan-soalan membunuh ada? Baik. Sebenarnya nak menyambut mahal hijrah yang tinggal 2 hari lagi ni, semua berjiwa, bersopan santun. Ya. Tansi nak tanya pasal judi, Tansi. Judi. Adakah pernah dakwaan mengatakan IGP ataupun OCPD dipegang oleh setengah token judi sehingga mereka ni mampu mengarahkan ketua negeri, ketua daerah dalam mengaturkan pemindahan pegawai dan anggota? Dan kemudian setiap kali bila buat operasi je, token-token judi ni tak ada. Asyik dia kena tangkap dia orang di bawah je. Kemudian setakat ni ada tak token judi yang dah ditahan? Dan sekali lagi, Tansi, banyak tentang judi juga, Tansi. Perkembangan judi dekat Sungai Buloh, setakat ni ada tak anggota atau pegawai yang dah ditahan atau dikenakan tindakan terhadap trade? Dan tentang perombakan dalam PDRM, adakah dilakukan secara peringkat ataupun habis ruang untuk orang lain tanya. Daripada mana tu? Bernama. Oh, Bernama. Okeylah. Sekali lagi saya ingin menegaskan di sini bahawa dalam agenda perkhidmatan saya sebagai Ketua Polis Negara, saya mengambil pendekatan zero tolerance kepada judi ni. Tidak benar sama sekali bahawa saya sebagai Ketua Polis Negara telah dipegang oleh mana-mana sindiket ataupun kumpulan ataupun individu yang berkepentingan yang selama ini ataupun sebelum ini menjalankan kegiatan-kegiatan perjudian tanpa lesen ni tadi. Tidak, saya nafikan sekeras-kerasnya. Dan saya juga mengambil pendekatan untuk sentiasa mengingatkan setiap warga, setiap pegawai daripada pengarah-pengarah, timbalan IGP, pengarah-pengarah turun kepada Pesuruhjaya Polis Negeri, Ketua Polis Negeri dan juga OSPD, supaya jangan sekali-sekali terbabit dengan mana-mana kegiatan, dengan mana-mana juga sindiket. Itu adalah amaran keras saya daripada dulu lagi. Saya sentiasa mengingatkan. So saya dalam dakwaan mengatakan bahawa sindiket ini telah menular pengaruhnya masuk ke dalam PDRM ini untuk mengaturkan penempatan pegawai-pegawai tertentu untuk menduduki atau pada jawatan-jawatan tertentu. Itu tidak benar sama sekali. Saya sendiri telah mengambil pendekatan bahawa setiap kali mesyuarat berhubung dengan penempatan pegawai-pegawai ini tadi, ke 10-10 pengarah jabatan dalam PDRM ini terlibat bersama dengan timbalan Ketua Polis Negara. Dan 12 orang inilah yang akan menentukan, ya, penempatan pegawai-pegawai tersebut setelah diadakan perdebatan, perbincangan, komen-komen didengar daripada seorang pengarah kepada pegawai-pegawai yang telah dicadangkan dinaikkan nama. Dan sebelum itu juga ada satu jawatan kuasa dalam jabatan pengurusan yang menilai kesesuaian seseorang itu untuk dipertimbangkan dinaikkan pangkat ataupun diletakkan pada satu-satu jawatan. Sudah bermula, ya, sudah bermula sehingga ke pangkat superintendent, ya. Di mana satu jawatan kuasa khas akan meneliti, ya, nama-nama mereka yang berpotensi ini, ya, dan memperlakukan kepada jawatan kuasa penempatan tertinggi yang saya pengusikan ini bahawa kelima-lima, contohnya kelima-lima pegawai ini diperlakukan bersih dan layak dan mempunyai keterampilan dia untuk nak memegang jawatan-jawatan tersebut. Dan kelima-lima ini akan dibawa masuk bertanding di dalam perdebatan jawatan kuasa penempatan ini tadi, ya. So insya-Allah saya sentiasa beringat tentang perkara ini bahawa dari mula lagi saya mengatakan saya mengambil pendekatan zero tolerance kepada judi ini tadi, ya. Sebab saya kekal mengatakan bahawa judi ini adalah pemula kepada banyak masalah di kalangan masyarakat, ya. Dia menular kepada pelakuan-pelakuan jenayah. So apa soalan lagi tadi? Saya pun dah nak lupa panjang sangat.
Tentang token judi mesti. Token judi, okey. Dah ditangkap. Okey, berhubung dengan kegiatan token-token judi ni, saya telah memberikan satu arahan. Saya tak umumkan ya kepada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah bahawa saya hendakkan ya kes file dibuat, dilengkapkan ke atas mereka yang dikenali sebagai kerap menganjurkan aktiviti judi ni tadi, untuk saya ambil tindakan di bawah ni, POKA ni tadi ya. Untuk mereka dikenakan tindakan di bawah POKA. Sebab kegiatan dia orang ni lah yang menterbalikkanlah pelbagai-pelbagai agenda baik PDRM di bawah. Kedegilan mereka di sebalik nasihat, teguran, amaran yang saya keluarkan sebelum ini untuk mereka berhenti daripada meneruskan kegiatan-kegiatan jijik ini tadi. Kalau mereka tidak endahkan, saya dah bagikan satu tempoh. Saya tak boleh sebutlah di sini ya, tempoh kepada Jabatan Siasatan Jenayah untuk melengkapkan kes-kes file ke atas mereka ni untuk saya ambil tindakan di bawah POKA ya, Prevention of Crime Act. So insyaAllah dalam masa terdekat ni saya tak boleh bagi apa, tetapi saya akan kotakan janji saya ni ya. Saya telah berikan cukup amaran. Kalau sekiranya warga PDRM pun sendiri saya ambil tindakan di bawah POKA, apatah lagi sindiket ni ya. So cukup dah amaran telah diberikan. So banyak dah masalah yang telah mereka timbulkan akibat daripada kegiatan mereka yang tak bertanggungjawab ni. Rumah tangga habis porak-peranda ya. Sampaikan peti ais pun digadai untuk memain judi. Peti ais, saya ada terima satu komplain daripada satu keluarga di mana isteri ya memaklumkan bahawa suami ni ketagihan judi menjual peti ais rumahnya untuk nak menampung dia. Ditegah tetapi dipukulnya isteri dia. So itulah jijiknya kegiatan judi ni. Saya sekali-sekali tidak menerima. Saya tak boleh terima sekiranya pegawai saya ada yang berkomplot dengan token-token judi ni tadi ya. Lupa dah lagi apa soalan ni. Pasal pegawai, adakah pegawai polis atau anggota yang dah ditahan setakat ini? Dari segi judi ditahan Tak ada. belum, tapi dari segi kegiatan yang lain menyalahgunakan kuasa berkonspirasi dengan token-token dadah sudah mula diambil tindakan ya, sudah dikenakan tindakan. Ada beberapa orang dah diambil tindakan ya. Judi sebagaimana saya katakan tadi, saya dah bagikan satu tempoh kepada untuk ambil tindakan untuk ni di bawah POKA ni tadi. Untuk tanya untuk soalan ni. Ya, terima kasih. Ni saya tak pastilah, cuma ni daripada saya baca ni untuk siasatan tuduhan dibuat terhadap ahli politik terkemuka. Dikatakan ada akuan polis dan menyiasat akuan berkanut SD yang muncul pada hujung minggu lalu. Mungkin Tan Sri boleh komen sikit? Rimas saya tengok ya. Rimas betul saya lah dalam hal-hal macam ni ya. Ini bukan salah you tidak. Dalam isu-isu macam ni lah ya. Dia membuang masa banyak ya. Tetapi oleh kerana telah pun dibuat, satu report polis telah dibuat dan satu kertas siasatan pun telah dibuka. Tindakan telah diambil oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah di mana suruhjaya sumpah di mana affidavit itu telah dibuat ya, telah pun diambil dirakam kenyataannya, dan juga kepada yang mengaku melakukan perbuatan tersebut ya. So dalam proses ya menjawab soalan-soalan daripada pegawai penyiasat ya. sedang berjalan. Tapi bagi Suruhjaya sumpahnya telah pun diambil kenyataan untuk mengesahkan sama ada benar ataupun tidak SD yang didedahkan dikatakan sebagai tulen tadi ya. So siasatan dijalankan. Tapi banyak buang masa saya lah. Okey lagi. Pasal dakwaan kata satu dokumen TLDM yang dah terpampang dalam dakwaan, ada tidak ada belum kami belum terima apa-apa aduan. Sekiranya kami mengalu-alulah sekiranya ada tetapi buat setakat ini itu hanya satu laporan media saja. Saya belum menerima apa-apa permintaan daripada pihak TLDM ya, yang diapakan itu pihak Tentera Laut Diraja Malaysia belum lagi menghubungi pihak saya untuk jalankan siasatan.
sekiranya pihak TLDM mendapati bahawa ada perlakuan salah di situ, sudah pasti aduan dibuat dan kami akan ambil tindakan untuk menyiasat. Terima kasih. Baru-baru ni PDRM ada mencadangkan untuk request kes adik itu dimulakan semula. Ya, ya. Adakah request itu telah dimulakan? Belum. Belum. Ia bergantung kepada keputusan daripada yang Arif kita punya peguam negara. So Tan Sri Idrus belum lagi membuat keputusannya. Itu cadangan daripada kami kerana banyak sangat ramai sangat orang yang membuat komen-komen tertentu mengatakan bahawa pihak polis gagal untuk berbagai-bagailah tuduhan dilemparkan kepada PDRM. So saya nyatakan di sini sekali lagi, tidak ada kepentingan apa-apa bagi pihak saya untuk nak melindungi apa-apa fakta. Tidak ada. InsyaAllah. Itu sebabnya yang terbaik ialah dengan cara mengadakan inquest semula. Kita akan panggil lebih ramai saksi dan saya sedang mengenal pasti mereka yang membuat dakwaan-dakwaan dalam media sosial ni, nak saya bawa ke depan ke dalam sesi inquest ni untuk pihak saya ditanya, betul ke yang statement yang you buat ni, berhubung mengatakan ni, you nampak ni, you apa semua, saya akan panggil dia orang, insyaAllah. Mereka yang jelas telah membuat kenyataan dalam media sosial mengatakan bahawa mereka mempunyai bukti-bukti, kita akan panggil. So inquest ini terbuka, luas. Sesiapa yang rasa dia mempunyai apa-apa maklumat, tampil ke depan. Tak ada siapa-siapa pun nak menahan dia. Pihak saya tidak akan sekali-sekali menegah untuk sesiapa tampil untuk mendedahkan apa juga maklumat yang dia ada berhubung dengan tragedi ini tadi. Saya bersimpati dengan keluarga arwah ni tadi. Saya bersimpati, nyawa anak, kehilangan anak. Tetapi terus mencetuskan kontroversi. Dan saya tidak mahu pihak polis di Raja Malaysia dipersalahkan. Sedangkan kita telah melakukan yang terbaik menyeluruh siasatan yang telah dijalankan oleh tim siasatan sebelum ini. Tetapi sekiranya ada pihak mengatakan ada lagi perkara yang pihak polis belum sila tampil ke hadapan. Saya tidak akan menahan, saya mengalu-ngalukannya lagi demi kebenaran. Kita hendak tegakkan kebenaran, memberikan keadilan kepada sesiapa juga mangsa ni dalam tragedi ini tadi. Saksi setakat ni saksi yang lebih 80 lah, kalau lebih kurang ada lagi tak saksi setakat ini? Saya dipahamkan ada seorang mengatakan bahawa dia mempunyai saksi-saksi baru. Saya mengalu-ngalukan. Saya mengalu-ngalukan. Bolehlah, kalau ada nama nanti saya akan cadangkan kepada peguam negara untuk memanggil mereka sekiranya dipersetujui inquest kedua ni dibuat. Saya amat harapkanlah ia dapat dilaksanakan supaya memberi peluang dan sekaligus bab muktamadnya kita tutup kes ini. Selepas kita berpuas hati tentang dapatan-dapatan, kalau ada yang terbaru pun kita akan ambil tindakan untuk nak memuktamadkan kes ini tadi. Tak kira lah. Tan Sri, semalam semasa Kamahas KDN, Timbalan KDN, dia ada cakap mengenai update mengenai kes Indira Gandhi. Ya. Di mana dalam parlimen katanya Muhammad Ridwan ni tidak berada pada satu tempat untuk mengelakkan daripada kesan daripada pihak berkuasa. Ya, betul. So mungkin ada perkembangan siasatan. Itulah yang pihak saya hadapi. Saya ingin menyatakan sekali lagi, saya tidak mengambil ringan kes ini. Saya pun seorang bapa. Saya memahami tentang perasaan seorang sesiapa pun yang kehilangan anak apa semua. Saya faham. So jadi pihak polis mengambil berat tentang perkara ini. Tambahan pula saya telah utuskan, telah lantik seorang pegawai kanan, pegawai tinggi PDRM untuk mengetuai operasi ini, untuk mengesan, menghubungi, untuk memujuk pada mulanya. Sekarang pun kita telah menyampaikan mesej tersebut. Dah dapat dah mesej tu kepada Ridwan ini tadi. Tetapi apabila timbul komen-komen negatif daripada kalangan netizen ni baru-baru ni lah yang mengkritik tindakan polis, apalagi mau tunggu tangkap lah itu semua. Ini bukannya ayam saya nak tangkap ni. Ini seorang manusia yang berada di sebuah negara lain. Saya tidak boleh masuk dalam negara tu tiba-tiba nak tangkap dia, tak boleh. Dan dia berpindah-pindah. Tapi saya cuba membina keyakinan
pada dia untuk tampil ke depan, serah diri, ya. Apa yang nak takutkan, dia bukan menghadapi hukuman mati pun, ya. Boleh berjumpa balik dengan pihak mahkamah, ya. Tampil ke depan demi kebaikan masa depan anak itu sendiri. Apa gunanya hidup dalam buruan ni? Apa guna bawa anak, bawa isteri duduk di sebuah negara lain, ya, berpindah randah ke sana sini, kononnya untuk nak menghilangkan jejaknya supaya pihak polis tak dapat kesannya. Tak boleh. InsyaAllah pihak saya dapat kesan. Hanya sekarang ni saya boleh berusaha berunding lagi. Kembali ada seorang pemimpin politik tempatan yang cuba, dan seorang pegawai agama lah yang yang mempunyai imej yang baik, membantu usaha PDRM untuk membawa dia balik dengan anak-anak dia sekali balik, untuk menghadapi proses seterusnya, ya. Kita nak mencari jalan penyelesaian kepada yang terbaik kepada ibu dan kepada bapa, dan of course kepada anak itu sendiri. Memberikan jaminan masa depan dia dapat tinggal dalam negara dia sendiri, membesar dalam suasana yang aman, dapat belajar, dapat pergi sekolah dengan penuh dengan tenteramnya, ya. Ini hidup dalam buruan ni bukannya senang pun, ya, susah. Itulah dia keadaannya, ya. So saya tidak ambil perkara ni macam remeh, tidak, ya. Pasal kes ni pun dah dipolitikkan sebelum ni. Saya tak mahu kes ni dipolitikkan. Ini kes simple, straightforward. So pihak saya mempunyai fasiliti, mempunyai pengalaman, kita akan cuba bawa dia balik. So janganlah mengatakan saya kononnya sudah tahu, apalagi tak tangkap dah, dia kata. Hai, dia tak faham ke, ya? Lain? Apa lagi? Persiapan pihak polis dalam PRN Sabah? Belum, kita tunggu dulu. Tapi saya tidak menjangkakan apa-apalah yang luar biasa. Yang penting sekarang ni COVID ni. COVID ni lah ancaman yang paling nombor satu, yang paling digeruni. Bila-bila masa kalau kita cuai, dia meledak. Sebagaimana hampir berlaku di Kedah, cepat-cepat pihak KKM dapat menangani. Itu yang paling takut. Kalau ada pun pilihan raya di Sabah, kita akan ambil tindakan. InsyaAllah kita ada pengalaman yang penuh, ya, cukup untuk nak membantu dalam menjayakan proses pilihan raya ni. Sekiranya diputuskan nanti ada, ya, insyaAllah boleh. Tak ada. Dah. Alright, thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.